Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami bawa balik daripada makan ketam lembut. So ini hampa boleh tengok jambatan Kuala Gula. Di mana jambatan ni menghubungkan kita nak pergi ke Semanggul dan Kuala Gula lah. So sini malam dia, view dia cantik sih, tapi kita kekurangan lighting lah. Situ nak view situ tak? So dah panjang perjalanan, so tak boleh nak berhenti lama sini. Kereta pun banyak walaupun sekarang dah pukul 2 pagi. So risau kereta laju-laju, kita jalan, kita terokai jalan Kuala Gula yang dia kata gelap sangat. Betul ke gelap? Jom kita explore. Nak macam mana? Anak-anak ini kedekut semua lampu. kedekut lampu. Nampak? Lampu benda ni pun dah nak kedekut. Okay, so sekarang ni kita nak pergi melihat keindahan jalan Kuala Gula. Tak ada, bukan nak cari hantu ke apa ke. Sebab yang belakang, yang tepi saya ni pun dah hantu lah. Sebab dia kata jalan Kuala Gula gelap kan. Kita tengok lah, supaya kita tengok jalan yang gelap ni boleh mengingatkan kita tentang kematian, boleh mengingatkan kita di dalam kubur keseorangan yang gelap. Okay, kita change camera. Let's go baby. Mereka tengok belakang ada tisu tak? Ini bukan pendapakan, ini manusia. Ada original. Jangan salah. So turun ke jambatan ni, tak apa nak gelap lagi lah sebab banyak lampu. So sekarang pukul 2.11 dan kita baru nampak sebuah kenderaan sahaja. Berapa kilometer dah? Ya. So yang ni bukan first lah, second time saya lalu sini. Buat kali kedua sebab itu P-Ride ketam lembut juga. Hari ni naik kereta. So untuk naik kereta ni first lah. Oh, ni ada simpang oh. Kalau laju ni bahaya. Jauh ni? Jauh ni. So saya akan buka lampu tinggi Alright. So kalau anda boleh lihat, itu Kuala Gula ada simpang 4 saya buat di sini. Okey. So sini masih lagi ada lampu lah. Tak begitu gelap lagi. Kalau dah depan nanti memang tak ada lampu kau. Tak dapat info yang memang tak ada lampu lah, gelap semua. Dia orang bagi okey. Dekat sini ada jugalah sejarah-sejarah, cerita-cerita angker. Dan kita akan kupas nanti bila time jalan dah gelap ni. Ini jalan tak gelap ni. Torchlight lah. Ni gede. Gua nak pegang nak sulu. Oh, baik. Over ya. So kepada sesiapa yang menggunakan jalan ni ketika waktu malam, hati-hati. Bukan sebab apa, sebab banyak punggol dan lubang yang kita tak perasan. Kalau breakdown ni, contohlah kan, kalau kita bawa laju rim bengkok katanya pecah, kita nak cari bantuan sini agak susah sikit lah. Mungkin ada bantuan kalau ada info-info runner yang terdekat yang boleh standby 24 hours. Tapi agaknya sini nak cakap kalau masa-masa macam ni
ada orang cerita dekat saya, ada satu pokok ni, pokok yang besar, dia pun tak tebang tau. Dia pun tak tebang sebab tak tahulah, itu orang cerita lah kan? Sebab pokok tu berpenunggu. Itu yang saya dengar history. Kita tak tahu dia punya kesahihan tu. Sini punya ni sebelah ni Sam Nabi. Mungkin saya akan pen ke sini sikit. Pen lah. Boleh lah. Gelap lah. Awas kurangkan laju. Ini kan bising kan? Tak bising lah. Tadi bukan aku nampak motor. So gimana? Tak ingatlah jalan sini masa dulu datang. Dah lama dah kita tak datang jalan sini kan. So memang gelap lah. Dia bukan ambil perjalanan yang lama, dalam berapa kilo, dalam 4 hingga 8 kilo macam tu kita dah sampai jalan yang tak ada lampu langsung. Tak jauh daripada jambatan tu kan. Tak jauh pada jambatan tu. Dia kurang 4 hingga 8 kilo, bawah 10 kilo lah. Boleh jadi dashcam ke benda ni kan? Sekarang ni kita tengah mencari pokok yang besar tu, yang menjadi buah mulut. Buah mulut kawasan di sekitar ni lah. Dah berapa kilo kita jalan baru nampak kereta sebiji kan. Ini rasanya lori kot. Ya, mungkin lori lah. Lori ikan kot. Ya kot. So sekarang ni point yang saya nak beritahu tadi. Okay, kita masih lagi mencari pokok besar tu. Masih tak jumpa lagi. Kat mana yang dia orang cakap kawasan yang cukup besar tu? Okey, pokok besar tu kalau sejarahnya yang saya dengar lah daripada orang sekitar ni, dia kata pokok besar tu ada penunggu. Ni saya tak tahulah cerita ni betul atau tidak. Saya dengar saja dan saya menyampaikan. Anda jangan ambil 100% benda ni betul. So banyak yang orang buat situ puja-puja and jumpa pergi lepak situ, minta nombor lah, apalah, macam-macam lah. Dan kita masih lagi mencari. Okay, so apa benda ni? Anjing dia kuat pun smell lah. Sama spesies. So sekali kita akan berhenti dekat pokok tu, nak tunjuk dekat hampa semua pokok yang digembar-gemburkan itu. Dan kemudiannya kalau kata kita datang daripada jambatan tadi, nak pergi ke sini, selepas daripada pokok tu, cerita ni dah lama saya dapat daripada sekitar kawasan sini. Cerita ni dah lama. Lama tu bukan lama bila, dah 10 tahun dah, hampir 10 tahun. Agak lama. Agak-agak lah hampir 10 tahun, di mana ada aksiden dekat sini, motosikal dengan lori. Dikabarkan penunggang motosikal tu kepala putus. Dan ada yang menyatakan, orang kampung kat sini, sekitar sini, ada yang menyatakan sini kan, ada yang menyatakan kadang kalau bawa motor, bawa kereta, kadang ternampak penunggang motosikal tanpa kepala. Sebelum kita akan jumpa pokok tu dulu. Dan lokasi insiden tu dikabarkan lepas daripada tu. Saya rasa saya jumpa dah. Tapi kita ada kereta kat belakang. Saya rasa jumpa dah. Video blending ni. Kereta pula kat belakang. Kacau. Sekejap kita patah balik. Dah bila? Okay, so kita dah sampai dekat kawasan yang mereka kata pokok besar tu. Saya bagi lampu tinggi ni. Okay, situ. Kamera ni tak nampak. So ada kamera backup situ, dia akan fokus.
Dan situ ada tempat semayang. Okay. So kita akan ambil sat guna handphone ni. Nampak tu, dilarang membuang sampah. Dia ada orang letak ni Rumah apa ni orang panggil? Rumah semayang? Rumah semayang orang Cina. Rumah Cina. So kita akan tengok footage daripada situ lah. Okay, saya kena buka flash. Alright. Lighting. Tu dia. Ini yang pokok besar tu. Okay. So kita akan bergerak ke depan. Sebab nak ni pun lama-lama tak boleh, anda boleh nampak tu. Nampak kamera ni nampak. Tak nampak tadi nampak. Okay, so Mati mobile lampu. kita sambung perjalanan balik. Alright. So pokok besar hampa dah tengok dah. Itulah pokok besar yang dikabarkan menjadi tempat ada orang minta nombor yang keras lah. Pokok tu memang tak ditebang. Kalau dikira bab umur tu tak tahulah berapa puluh tahun dah. Sini ada kampung lah, kampung Liang Seng. Ada sekolah kat sini. Tapi jalan ni ke dalam lagi. Jalan ni ke dalam. Dia ke dalam, dia jauh ke sana dan sekolah tu dekat dengan town. Dekat dengan bandar yang terdekat. Kampung yang terdekat. Maaf. Dia street dalam lagi. Jalan ni memang kosong. So kita boleh speed sikit. Okay, macam yang saya cakap tadi, kalau kita pada jambatan yang kami berhenti tadi, selepas daripada kita jumpa pokok besar tu, dalam beberapa kilo tempat gelap, kawasan gelap, ada satu peristiwa kemalangan di mana melibatkan motor dan sebuah lori. Dan kemalangan tersebut mengakibatkan penunggang motosikal itu putus kepala. Selepas beberapa hari ataupun beberapa minggu, saya tak pasti tempoh kejadian itu berlaku, orang-orang kampung ada mengatakan ada yang ternampak penunggang motor tanpa kepala. Bukan satu dua mulut lah yang berbunyi, tapi banyak lah yang berbunyi. Tapi kesahihan cerita itu wallahu a'lam. Tapi info-info yang duduk terdekat beritahu macam mana dia orang cakap lepas jambatan berapa kilo akan jumpa simpang, lepas tu lepas berapa kilometer jumpa lagi, baru jumpa pokok tu kan. Memang dia orang tahulah exact secara tepat kat mana pokok tu, kat mana kejadian tu. So dia orang tak temberang kita lah kan. Jadi next place, tempat next kat mana? Apa lagi yang dia orang cakap? Next ni yang kemalangan tu lah. Oh, kemalangan. So kemalangan tu saya tak dapat bagilah exact point, actual point dia dekat mana. Yang saya dapat info selepas beberapa kilo daripada pokok besar tu, dan kita akan jumpa jalan yang tak ada kawasan perumahan dan gelap. Dekat situ lah yang jadi. Mungkin dekat sini, kita tak tahu. Tapi peristiwanya selepas insiden tu, motor dan lori, mereka ada nampak penunggang motosikal tanpa kepala. Tapi yang pastinya time tu bukan motor Waisuku lah. Kalau lori kat sini dia akan transport ikan. Sebab jalan tu menghubungkan pergi ke Kuala Kurau juga. Kuala Kurau ni famous lah. Kuala Kurau satu tempat yang famous untuk anda dapatkan ikan-ikan segang. Dan dekat Kuala Kurau famous ketam lembut. So kami baru balik daripada Ketam Lembut, nak naik highway saja ikut jalan ni. Ni kira jalan lama lah ni.
cerita kan, takkanlah dia macam kita saja nak balik. Kita orang memang nak balik lah, tapi dia orang cakap cubalah jalan tu kan. Jadi kita just cubalah, sebab dia jalan ni menghubungkan jalan utama yang kita nak balik nanti. Jadi dia hanya mengambil satu masa yang mungkin dalam masa tambahan dalam setengah jam, sebab dia jalan lama daripada jalan utama yang baru. Okay, so seperti anda boleh tengok kat sini lah, memang tak ada lampu dan tak nampak lagi kawasan perumahan. Sini banyak estate lah ni, kelapa sawit. So kita akan go a bit fast, but not overreach the speed limit lah. Straight ke Simpang 4 dan kiri ke Bagan Serai. Okey, nampak. Okey, kita sambung perjalanan balik. Kita takkan belok kiri sebab kita nak naik highway. Highway mana, Muiz? Semanggoy ya? Kita akan naik highway Semanggoy. So kalau kiri sinilah. Kiri sini akan pergi ke Bagan Serai. Tapi kita nak straight. Betul gelap tu. Kita nak straight, kita akan terus ke Simpang 4. Setakat ni alhamdulillah jalanan kami sepanjang perjalanan sampai sekarang ni tak ada lagi lah yang pelik-pelik. Niat kami bukan nak cari hantu apa ke, bukan. Kami just nak tengok jalan ni, nak tengok indahnya ciptaan Tuhan. Kalau bukan pasal hantu pun, jalan ni dengan sendirinya menggerunkan lah. Kalau kita lalu menggunakan jalan ni lebih atas daripada pukul 11 ke 12, dia sendiri dah menggerunkan, tak perlu bantuan hantu pun rasanya. Betul, kita tak perlukan bantuan hantu untuk menggerunkan jalan ni. Dia dah gerun dah. Keadaan jalan ni dalam pukul lepas isyak, habis orang sembahyang jemaah balik rumah pun dah gerun dah. Lampu jalan sebab cornering. Sebab corner ni, kalau lampu tak ada, signboard tak ada, straight ni, reflector tak ada, memang orang tak perasan ni. Betul. Dinasihatkanlah kepada penunggang motosikal ataupun kereta yang lalu jalan ni, berhati-hati sebab jalan ni jalan dia elok tapi beralun dan berlubang. Sebab dia lalu untuk kenderaan berat juga. Yes. Sebab estate kan, ladang kelapa sawit. Jalan memang cantik, jalan memang straight, tapi in case kalau kita lost control, kena steering lock pula, sakit. Saya pun kadang banyak ke tengah sikit sebab kiri dia macam rendah sikit, dia macam turun sikit jalan dia. So yang cakap di laluan seterusnya tu yang kita nak pergi, yang diorang cakap kiri kanan hutan tu. Oh, laluan seterusnya yang tu dia, yang orang kampung tu tadi dia kata kalau straight lagi jalan lama ni, jalan lama ikut Gunung Semanggul. Oh, yang ni mana Mui, straight ke ni? Straight. Okay, straight.
Okay, so sini dah cerah sikit dah. Macam anda boleh lihat, sini kawasan perumahan Desa Wawasan Kampung Jalan Gula, Simpang 4, Semanggol, Perak. So kita dah masuk ke kawasan Semanggol lah. Sini dah okey sikit lah keadaan dia. Dah ada lampu jalan, dah cerah. Kiri ada sekolah. Okay. So setakat ni itulah yang saya boleh share dekat hampa semua. Dua topik tu yang saya dapat daripada info sekitar-sekitar kawasan sini. Pasal pokok besar tu satu, pasal yang kemalangan tu, Kuala Putus tu. So apa yang saya cakap ni, hampa jangan ambil 100% tepat. Saya pun tak tahu cerita, kita pun tak tahu cerita. Okey, sekiranya anda ada pengalaman di jalan Kuala Gula ini, sila komen dan sila bagi pendapat. Dan sekiranya kami ada kesalahan dalam memberi info, sila tegur. Sama-sama kita share benda yang betul. Kita pun tak tahu kesahihan tu. So kita nak pergi ke tempat lagi satu. Kita akan end live dekat sini. Sebab kita dapat info ada jalan lagi satu yang mereka cakap lagi gelap, kiri kanan hutan. Kalau macam Kuala Gula ni, jalan Kuala Gula ni ada perumahan juga, tapi kat situ kiri kanan hutan. Dan jumpa rumah pun jarang sekali jalan situ. Ada tapi jarang. So yang dengar tadi jalan tu Muiz, apa nama tempat tu Muiz? Jalan Semanggoi nak ke Kamunting. Apa tu? Jalan Semanggoi nak ke Kamunting. Kami pun tak tahu jalan mana, tapi road tu kita dah dapat. Kita akan buat video dekat situ pula. Alright, so kita end this video dulu. Sampai sini saja video Kuala Gula dengan latar belakangkan sejarah dua point tadi tu. Dua topik sejarah yang kita tak tahu betul ke tidak. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.